KPM. Sekarang jam 7.30 pagi dan anda sedang menonton Cergas bersama Jurulatih Siri 2. Apa tu Siri 2? Siri 2 ni macam kita ulang kaji dan kita tambahkan lagi pengetahuan kita tentang alat kecergasan yang dah diajar pada episod-episod yang lepas bersama kembali dengan jurulatih-jurulatih yang kita dah bawakan kepada studio ini. Kita akan bawa kembali jurulatih Sekolah Sukan Malaysia kita dengan alat kecergasan mereka. Episod pertama dulu, bulan 7 dulu kita bersama dengan Coach Ajmal dengan topiknya Step Ladder kan. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tapi dengan lebih mendalam, lebih teknikal dan semestinya lebih seronok. Jadi adik-adik semua sekarang ni mana nak ajak adik-adik semua untuk bersenam pada pagi ini. Tapi sebelum kita bersenam semestinya kita kena pentingkan aspek keselamatan, pentingnya juga warm up dan cool down session. Seperti sebelum kita dah tahu pentingnya warm up session untuk sediakan badan kita sebelum kita bersenam. Sebab sekarang seperti Maria cakap baru jam 7.30 pagi, badan kita masih lagi belum bangun tidur. Ada adik-adik yang baru bangun tidur kan? Jadi kita kena warm up untuk kita sediakan diri kita untuk melakukan aktiviti yang lebih mencabar dan sediakan badan kita untuk belajar macam-macam daripada Coach Ajmal. Jadi sekarang ni jom kita mulakan Cergas bersama Jurulatih edisi kedua. Okey, selamat kembali bertemu kita lagi dalam episod yang kedua pada hari ini bersama saya Coach Ajmal. Okey, sebelum memulakan aktiviti kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dua aktiviti memanaskan badan. Okey, tujuan utama untuk kita memanaskan badan adalah untuk yang pertama kita ingin perlu menaikkan suhu badan kita supaya kita dapat mengelakkan kecederaan berlaku. Yang kedua, kita dapat membuatkan sendi dan juga otot kita bersedia untuk kita melakukan aktiviti. Okey, jadi untuk aktiviti yang pertama ni, saya akan buat nama aktiviti ni adalah lunges dan twist. Okey, di mana aktiviti ini memerlukan kita untuk melakukan aktiviti lunges seperti sebelum ini. Okey, buka kaki ke hadapan, kemudian twist badan kita ke kanan dan juga ke kiri, kemudian kembali kepada posisi asal. Okey, kemudian tukar kaki kiri, angkat kaki kiri ke depan, twist ke kiri, ke kanan dan kembali ke posisi asal. Okey, kita akan buat aktiviti ini selama 8 kali ulangan. Jadi, saya menjemput kawan-kawan saya untuk sama-sama buat bersama dengan saya. Okey? Okey, ready semua? Jadi, kalau murid-murid semua perasan, untuk aktiviti warm up, saya sengaja buat aktiviti warm up pilih untuk melakukan senaman yang dinamik. Supaya kita bergerak, apabila kita bergerak, badan kita cepat untuk bersedia untuk melakukan aktiviti. Untuk aktiviti yang kedua, kita akan teruskan lagi aktiviti manaskan badan kita yang diberi nama calf and hamstring stretch. Macam mana cara lakukannya adalah mudah saja, perlu berdiri tegak. Kaki kanan letakkan hadapan sedikit. Kemudian kita perlu tunduk, bengkokkan kaki kiri. Kemudian
pegang kaki kanan di hujung. Okey, kita akan rasakan di bahagian hamstring dan juga calf. Kita akan rasa regang di sini. Okey, jadi kalau bahagian hamstring juga murid-murid dapat rasa regangan, itu bermakna adik-adik melakukan teknik ini dengan betul. Okey, begitu juga dengan kaki kiri. Okey, sekarang mari kita buat sama-sama. Okey, mulakan dengan kaki kanan. Okey, kanan segi harapan, mulakan kaki kiri. Okey, baiklah. Saya rasa adik-adik semua dah bersedia untuk melakukan aktiviti kita yang seterusnya selepas sesi pemanasan badan ini. Jadi, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga kami kembali sebentar saja lagi. Okey, adik-adik semua di rumah, sebelum kita meneruskan lagi aktiviti kita yang seterusnya, suka saya ingatkan anak-anak di rumah semua supaya mementingkan aspek keselamatan sebelum kita melakukan sebarang aktiviti. Okey, sebagai contoh, aspek keselamatan yang pertama untuk aktiviti kita hari ini adalah pastikan permukaan adik-adik untuk membuat larian itu adalah permukaan yang rata supaya tidak berlaku sebarang kecederaan kepada kaki adik-adik. Okey. Yang kedua adalah aspek keselamatan memanaskan badan dengan betul supaya sendi dan otot adik-adik bersedia untuk melakukan aktiviti seperti ini. Memandangkan aktiviti seperti ini merupakan aktiviti yang berintensiti tinggi. Okey, selamat kembali. Pada aktiviti yang pertama untuk hari ini, kita akan lakukan aktiviti high knee walk. Okey, di mana kita perlu mengangkat tinggi lutut kita sambil berjalan. Pastikan anda murid-murid semua berjalan terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Okey, saya akan tunjukkan cara dia. Okey, berdiri tegak. Okey, tangan seperti pelari. Kemudian angkat lutut separas dengan pinggang. Okey, separas dengan pinggang. Kemudian berjalan seperti biasa. Okey. Biasa. Okey, saya akan tunjukkan sekali lagi. Okey, ingat pastikan lutut diangkat separas dengan pinggang. Okey. Dua. Okey, tangan dihayung seperti pelari. Okey. Itu sahaja untuk aktiviti hari ini. Saya akan minta kawan saya untuk lakukan aktiviti ini. Okey, boleh? Okey. Okey, berjalan seperti biasa. Okey, tak perlu laju. Okey. Okey, bagus. Okey. Jalan seperti biasa. Okey, jadi itulah aktiviti high knee walk yang kita telah pun lakukan tadi. Jadi harap semua murid-murid di rumah dapat ikut step yang betul. Okey, untuk aktiviti yang kedua kita pada hari ini, kita akan melakukan high knee walk lagi sekali. Tetapi berbeza sedikit dengan aktiviti pertama tadi. Okey, perbezaan dia saya bagi tahu. Perbezaan dia tadi kaki lutut diangkat tetapi ankle masih lagi di bawah, ya. Yang kedua ni saya nak hujung jari dalam posisi dorsifleksi.
Maksudnya tegak ke atas begini, bukannya ke bawah. Maksudnya angkat lutut dan ibu jari ke atas begini. Okey. Okey, saya akan tunjukkan caranya. Okey, seperti biasa berdiri tegak. Okey, tangan seperti pelari. Okey, kemudian angkat lutut. Okey. Posisi. Okey, hujung jari dalam posisi dorsifleksi. Okey. Okey, saya akan tunjuk lagi sekali. Okey, angkat lutut, paras pinggang. Kemudian hujung jari dalam bentuk dorsifleksi. Okey. Okey. Okey, jadi begitulah secara asasnya untuk melakukan aktiviti yang kedua ini. Okey, jadi saya minta kawan saya untuk tunjukkan cara. Okey. Pastikan. Okey. Okey. Okey, hujung kaki atas lagi. Okey. Okey. Okey, inilah aktiviti kedua kita pada hari ini, iaitu high knee walk. Okey, kembali kita lagi dalam aktiviti kita yang ketiga. Pada hari ini, kita akan lakukan aktiviti yang diberi nama 2 feet hop ataupun lompat menggunakan dua kaki. Okey, jadi ada beberapa teknik yang perlu saya tunjuk supaya anda tidak mudah cedera apabila melakukan aktiviti lompatan sebegini. Memandangkan aktiviti sebegini memerlukan kekuatan kaki yang bagus supaya tidak berlaku sebarang kecederaan. Okey, jadi untuk langkah yang pertama saya akan tunjukkan. Okey, jadi berdiri tegak. Okey, yang pertama anda buka kaki seluas bahu, jangan rapat dan jangan juga lebih besar, buka lebih besar. Okey, cukup sekadar seluas bahu. Okey, kemudian tangan hayung ke belakang. Okey, bila melakukan lompatan, lompat hayung ke depan. Okey, fungsi utama kenapa kita perlu menghayung tangan ke hadapan adalah untuk memudahkan kita untuk menggerakkan badan ke hadapan ataupun untuk mendapatkan momentum. Okey, jadi apabila kita hayung tangan ke hadapan, kita akan lebih senang bergerak ke hadapan. Okey, jadi kita lompat. Okey, pastikan yang kedua, pastikan apabila mendarat, lutut sedikit membengkok. Okey, lutut sedikit membengkok untuk menyerap hentakan. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Lompat. Okey, untuk menyerap hentakan. Okey, yang ketiga, pastikan apabila melompat di udara, lutut anda berada dalam keadaan tegak. Okey, pastikan lutut berada dalam keadaan tegak ataupun lurus. Okey. Kemudian bila sudah menguasai kemahiran teknik-teknik sebegini, okey, kita teruskan melompat di setiap petak ini. Okey. Okey. Okey, apa yang paling penting adalah melompat mengikut keupayaan anda sendiri. Okey, jangan melompat terlalu tinggi dan jangan juga melompat terlalu rendah. Ikut kemampuan diri sendiri. Sekarang saya ingin menjemput kawan saya untuk lakukan aktiviti. Silakan. Okey. Okey, bagus. Okey, pastikan lutut lurus. Okey, bagus. Okey. Alright. Okey, jadi begitulah aktiviti lompat dua kaki kita untuk aktiviti 3 kita hari ini. Okey, untuk aktiviti yang keempat pada hari ini, kita akan teruskan lagi aktiviti pada hari ini dengan
2 feet hop tapi menggunakan step ladder. Kita tidak lagi menggunakan pita ukur. Kenapa? Kerana saya ingin menambah kesukaran tu dengan menggunakan step ladder supaya murid-murid kat luar sana biasa dengan step ladder. Okey, aktiviti yang sama tetapi yang berbezanya adalah kita kali ini menggunakan step ladder. Okey, saya akan tunjukkan aktiviti. Okey, berdiri tegak seperti biasa. Okey, kemudian lompat. Okey, sedikit laju. Okey. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Okey. Okey. Okey, begitulah aktiviti yang dilakukan ataupun kita panggil 2 feet hop menggunakan step ladder. Okey, saya akan panggil kawan saya untuk tunjukkan cara. Okey, silakan. Okey. Bagus. Okey. Okey, good. Okey, bagus. Okey, lagi sekali. Okey, come on, teruskan lagi. Okey, bagus. Okey, lompat. Okey, ready. Okey, good. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, murid-murid semua. Jadi begitulah aktiviti kita yang keempat pada hari ini yang diberi nama 2 feet hop menggunakan step ladder. Okey, murid-murid kat rumah semua, jangan berhenti dulu. Saya tahu aktiviti pada hari ini sangat memenatkan, tetapi murid-murid semua perlu terus bersemangat, okey, supaya kita dapat menjalankan aktiviti kita dan kita dapat capai apa yang kita nak pada hari ini. Okey, untuk aktiviti hari ini, aktiviti yang terakhir, okey, iaitu high knee run. Okey, di mana aktiviti ini akan menunjukkan teknik ataupun cara yang betul, cara larian yang betul untuk terutamanya dalam sukan olahraga. Okey, saya akan tunjukkan cara yang betul. Okey, yang pertama, pastikan satu tapak, satu petak. Okey, sama saja. High knee seperti biasa, lutut diangkat paras sama dengan pinggang. Okey, ibu jari juga dalam posisi fleksi dorsi. Okey. Okey, saya akan tunjukkan tangan dihayun seperti pelari. Okey. Okey. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Okey, begitulah bagaimana cara high knee run dilakukan. Jadi saya ingin menjemput kawan saya untuk tunjukkan aktiviti yang sama. Okey, Rizwan, bersedia? Okey, let's go. Okey, bagus. Okey, sekali lagi. Okey, teknik yang bagus daripada kawan kita. Okey, sekali lagi. Okey, good. Okey, itulah teknik yang bagus. Sangat cantik larian dia. Okey, suka untuk coach tekankan dekat sini kepada murid-murid supaya lakukan setiap aktiviti, apa saja aktiviti mengikut kemampuan diri sendiri, kemampuan masing-masing supaya kita tidak mudah cedera. Okey, jadi itulah aktiviti yang terakhir kita untuk pada hari ini yang diberi nama high knee run. Okey, murid-murid semua, selesai sudah aktiviti kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu, jangan lupa untuk melakukan aktiviti warm down. Okey, jadi hari ini saya ada dua aktiviti untuk diperkenalkan. Okey, aktiviti pertama adalah forward reach bend. Okey, cara dia macam ni. Okey, angkat kedua tangan, buka dada, kemudian bongkokkan badan, kemudian cuba capai kaki. Hujung kaki kira dalam kiraan 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi sekarang saya minta kawan-kawan saya untuk bersama-sama lakukan. Boleh? Boleh. Okey. Okey, ready? Angkat tangan dulu. Okey, kemudian bongkokkan badan ke hadapan. Capai hujung kaki. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baiklah. Itu merupakan contoh aktiviti cooling down yang pertama. Okey, aktiviti yang kedua kita teruskan dengan glute stretch. Okey. Aktiviti ini memerlukan kita untuk duduk di lantai juga. Okey, yang pertama kita perlu tarik kaki kiri, kemudian silangkan letakkan di atas lutut kanan. Kemudian kita perlu angkat kaki kanan begini. Okey, tahan badan di belakang. Tahan menggunakan tangan. Kemudian turun perlahan-lahan ke arah kiri. Okey. Okey, dari sini kita akan merasakan berlaku regangan di setiap pinggul kita ataupun glute kita. Okey, jika adik-adik di rumah merasakan sebegini, itu makna aktiviti yang dilakukan adalah menggunakan teknik yang betul. Okey. Okey, jadi saya jemput kawan saya untuk bersama-sama kita lakukan. Okey. Okey, mulakan dengan kaki kiri, angkat kaki kiri, letakkan di atas kaki lutut kanan, kemudian angkat kaki kanan. Okey, tahan menggunakan tangan. Okey, kemudian kita ingatkan jatuhkan kaki kita ke arah kiri. Okey, dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kembali ke posisi asal. Okey, tukar kaki. Kaki kanan diangkat dan diletakkan di atas lutut kaki kiri. Okey, kemudian kita angkat kaki kiri dengan perlahan. Okey, tahan tangan di belakang. Kemudian kita jatuhkan kaki kita ke arah kanan. Okey, dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baiklah. Tamat sudah untuk aktiviti kita pada hari ini, aktiviti cooling down kita pada hari ini. Jadi, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa ikut satu persatu yang coach suruh supaya tak ada berlaku kecederaan ataupun tiba-tiba malam ni sebab badan sangat penat tapi tak buat cooling down. Tapi tiba-tiba malam ni akan berlaku kekejangan otot masa tidur. Itu perkara biasa berlaku kalau kita tak melakukan aktiviti cooling down dengan betul. Ini saja masa yang kita ada untuk episod kedua bersama dengan Coach Ajmal. Macam mana adik-adik? Seronok kan episod kedua untuk siri kedua ni kan? Sebab kita akan ulang kaji dan kita akan timba lagi macam-macam pengetahuan tentang step ladder ni. Sepertinya kita dah cakap sebelum ni, pentingkan aspek keselamatan, warm up dan cool down juga jangan ditinggalkan. Sebab cool down, kita akan pastikan badan kita kembali sejuk atau kita kembalikan badan kita kepada yang seperti biasa. Sebelum ni kita dah cakap pentingnya cool down, pentingnya warm up dan aspek keselamatan. Mana nak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik sentiasa bersenam, sentiasa kekalkan kecergasan adik-adik. Sebab sepanjang berada di rumah ni, mana tahu kita belajar online, kita duduk di posisi badan yang tegak kan. Jadi kita nak senaman sikit, kita nak stretching badan kita supaya kita lebih bersedia untuk bersukan apabila sekolah buka nanti. Jadi seperti biasa, mari tinggalkan dengan kata-kata semangat iaitu practice make progress dan kita jumpa esok.